Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nasyazina binti Abdul Majid akan memulakan perbincangan pada hari ini dengan tajuk kepentingan sosiolinguistik bahasa Melayu terhadap perkembangan pelancongan, ekonomi dan juga pendidikan. Jadi, saya akan memulakan perbincangan dengan pengenalan sosiolinguistik. Perkataan sosiolinguistik berasal daripada dua perkataan iaitu sosio dan juga linguistik. Perkataan sosio atau perkataan sosial merupakan perihal disiplin masyarakat, manakala perkataan linguistik merupakan salah satu cabang pengkajian bahasa. Jadi, sosiolinguistik atau kata nama lain linguistik antropologi ialah linguistik yang mengkaji tentang struktur bahasa dalam masyarakat. Menurut Faridah Nazir, sosiolinguistik merupakan bidang yang memberi penekanan terhadap hubungan perilaku sosial dan juga perlakuan bahasa. Jadi, sosiolinguistik ini akan dipengaruhi dengan pelbagai faktor sosial dan juga variasi bahasa. Seterusnya, saya serahkan perbincangan kepada Saudari Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Saudari Syazina atas penerangan yang menarik sebentar tadi. Baiklah, seterusnya ialah kita pergi kepada sektor pelancongan. Sektor pelancongan merupakan salah satu punca pendapatan negara kita. Ia merujuk kepada perkhidmatan dan industri yang menyediakan pengalaman pelancongan termasuklah penginapan, makanan dan minuman bagi pelancongan antarabangsa maupun pelancongan tempatan. Baiklah, kepentingan yang pertama iaitu penggunaan bahasa Melayu yang tepat, menarik dan sesuai dengan konteks mampu menyampaikan maklumat tentang destinasi dengan lebih mendalam serta dapat merangsang minat pelanggan untuk membeli pakej-pakej destinasi pelancongan ini. Penggunaan bahasa Melayu ini bertujuan untuk promosi dan pemasaran bagi syarikat-syarikat pelancongan di Malaysia. Baiklah, penggunaan bahasa Melayu ini akan digunakan di dalam hantaran media sosial maupun di dalam itinerary bagi setiap syarikat untuk diberikan kepada pelanggan. Sebagai contoh, berdasarkan pengalaman saya bekerja sebagai seorang content writing atau lebih dikenali sebagai penulis kandungan di sebuah syarikat yang bernama One Vacation Sekian Berat ataupun lebih dikenali sebagai selamatbercuti.com, iaitu mereka menggunakan gabungan bahasa eksklusif dan bahasa inklusif di dalam itinerary atau di dalam hantaran media sosial. Baiklah, ini merupakan contoh-contoh yang digunakan di dalam syarikat ini. Seperti jelajahi pesona Mediterranean dengan pakej perjalanan kami yang eksklusif selama 12 hari 9 malam ke Itali, Nice, Monaco dan Barcelona. Nikmati pengalaman membuka di destinasi ikonik ini dari seni dan budaya di Itali hingga keindahan pantai di Nice dan Monaco, serta kehidupan sibuk di seni bina megah Barcelona. Ataupun di sini merupakan itinerary yang digunakan oleh syarikat tersebut, iaitu banyak penggunaan bahasa-bahasa Melayu yang amat menarik serta dapat menarik minat pelanggan untuk bercuti di dalam destinasi tersebut. Baiklah, cara promosi destinasi keluar negara maupun tempatan yang menarik mampu mewujudkan rasa tertarik terhadap pelanggan untuk membeli pakej-pakej destinasi percutian impian. Sekian itu daripada saya teruskan dengan Saudari. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada Saudari Fatin atas penerangan yang disampaikan sebentar tadi. Saya Aini Maisara akan meneruskan perbincangan dengan menerangkan berkenaan kepentingan bahasa Melayu terhadap perkembangan sektor ekonomi daripada sudut sosiolinguistik. Baiklah, sebelum saya pergi secara lebih mendalam terhadap isi kita pada hari ini, izinkan saya menerangkan berkenaan ekonomi. Ekonomi merupakan aktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran, pengagihan, penggunaan barang-barang, perniagaan dan juga perkhidmatan. Baiklah, antara kepentingan bahasa Melayu daripada sudut sosiolinguistik terhadap perkembangan ekonomi ialah bertindak sebagai komunikasi efektif dengan pengaplikasian penggunaan bahasa inklusif, iaitu bahasa rasmi atau bahasa lingua franca. Baiklah, menurut Prof. Dr. Zafirhan Muhammad Makbul pada 1 Jun 2022, beliau ada menyatakan bahawa bahasa rasmi penduduk Melayu dan para pedagang yang datang ke negara haruslah fasih bertutur dalam bahasa Melayu untuk berniaga secara bebas di tanah Melayu. Bahasa rasmi ini kemudian berkembang secara luas dan menjadi bahasa lingua franca atau bahasa perantara bagi sektor ekonomi sejak berzaman-zaman. Menurut Teo Kok Song, bahasa rasmi penting dalam urusan perniagaan secara meluas
dan juga bertindak sebagai alat komunikasi efektif agar memastikan negara terus berkembang dengan maju. Baiklah, seterusnya. Penggunaan bahasa rasmi ini sebagai medium komunikasi efektif akan memudahkan perniagaan dan perdagangan antara negara-negara Melayu dan membolehkan peniaga untuk berkomunikasi dengan pelanggan dalam bahasa yang difahami oleh kedua-dua pihak dan membuka peluang kepada mereka untuk mempromosikan produk mereka kepada pelanggan tempatan. Baiklah, proses komunikasi efektif yang dibentuk ini dapat membentukkan hubungan positif antara penyampai dan penerima dan akan dapat mencapai usaha untuk mengembangkan ekonomi negara. Antara bukti yang dapat saya berikan ialah menurut Prof. Dr. Zafirhan Muhammad Mahfuz, bahasa rasmi atau lingua franca ini telah membuktikan kegemilangan bahasa Melayu dalam bidang ekonomi sejak dahulu lagi. Itu sahaja daripada saya menyerahkan pembentangan kepada saudari Fatimah. Terima kasih saudari Ayuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Fatimah binti Muhammad Yulansyah akan meneruskan pembentangan dengan sektor seterusnya, iaitu sektor pendidikan. Bahasa Melayu memainkan peranan penting dalam perkembangan sektor pendidikan dari sudut sosiolinguistik kerana ia merupakan bahasa kebangsaan sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan Malaysia. Oleh itu, melalui sektor pendidikan, sekolah menengah dan rendah, bahasa Melayu mampu mengembangkan kemahiran komunikasi seseorang. Apa itu komunikasi? Komunikasi ialah proses pertukaran maklumat untuk menghasilkan pemahaman terhadap kedua-dua belah pihak semasa proses komunikasi berlaku. Bahasa Melayu menjadi medium utama untuk berkomunikasi di sekolah menengah dan rendah. Melalui bahasa Melayu, pelajar dapat mengembangkan kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis yang merupakan aspek-aspek penting yang perlu dikuasai oleh pelajar-pelajar tidak kira di peringkat sekolah menengah atau sekolah rendah. Contoh bagi isi saya ialah pelajar Melayu yang bersekolah di sekolah jenis kebangsaan Cina atau sekolah jenis kebangsaan Tamil menggunakan bahasa kebangsaan iaitu bahasa Melayu untuk berkomunikasi dengan pelajar-pelajar daripada kaum atau bangsa lain. Baiklah, saya rasa itu sahaja dari saya. Saya serahkan kepada saudari Eliana. Baiklah, terima kasih kepada saudari. Jadi, saya Nur Eliana Atira binti Muhammad Zarmuri dan saya akan meneruskan pembentangan pada hari ini dengan menerangkan mengenai penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan pelajar IPT. Jadi, kajian mendapati bahawa bahasa Selangor ini berfungsi sebagai satu identiti sosial dan juga merupakan sebahagian daripada budaya pelajar. Bahasa Selangor ini acap kali digunakan dalam pertuturan berbanding dengan penulisan dan ia sering dituturkan oleh sekelompok individu tertentu dengan tujuan yang tersendiri. Jadi, seperti yang kita ketahui, pelajar Institut Pengajian Tinggi merupakan seorang pelajar yang unik dan kreatif dalam mengekspresi perasaan, pemikiran dan idea mereka. Menurut Whitman pada tahun 1885 mengungkapkan bahawa bahasa Selangor ini merupakan satu gambaran ekspresi perasaan manusia tentang sesuatu perkara yang dialami oleh mereka dalam kehidupan. Oleh itu, penggunaan bahasa Selangor dalam kalangan pelajar IPT ini membawa kepentingan yang menarik dalam sosiolinguistik dan salah satunya ialah dapat menguatkan interaksi sosial. Penggunaan bahasa Selangor ini dapat menyumbang kepada keakraban dan interaksi sosial dalam kalangan pelajar disebabkan oleh jalinan kasih antara rakan dan sekaligus dapat mencipta rasa kesepaduan dalam komuniti kampus. Menurut Nur Faradila Jamili pada tahun 2018 mengatakan bahasa Selangor merupakan satu alat untuk memperkukuhkan hubungan sosial dalam kalangan pelajar. Penggunaan frasa atau perkataan Selangor yang dipahami secara kolektif ini dapat membantu mempercepatkan proses pembinaan keakraban antara satu sama lain. Hal ini dapat memudahkan mereka untuk berinteraksi, membina jaringan sosial dan membentuk satu identiti yang lebih luas. Di UKM, terdapat 60% mahasiswa yang menggunakan bahasa Selangor dalam kehidupan sehariannya. Perkara ini jelas menunjukkan bahawa penggunaan Selangor ini dapat membantu mereka untuk mencipta satu perbualan yang lebih santai dan kurang formal. Perkara ini memberikan pelajar merasa lebih bebas
untuk berkomunikasi dan menyuarakan pendapat mereka tanpa rasa terikat dengan sesuatu struktur bahasa yang lebih formal. Jadi keseluruhannya penggunaan slangan dalam kalangan pelajar IPT ini bukan sahaja dapat membentuk satu bahasa komuniti yang unik, malahan ia juga dapat membentuk satu hubungan sosial yang lebih kukuh dalam persekitaran akademik. Jadi itu sahaja daripada saya kembalikan kepada Nur Chazwina. Baiklah, terima kasih saya ucapkan kepada para pembentang sebentar tadi. Jadi, kesimpulan pembentangan pada hari ini, sosiolinguistik bahasa Melayu amat memainkan peranan penting untuk meningkatkan tahap keberkesanan komunikasi dalam hidup kita. Jadi, setiap individu haruslah mempunyai kemahiran menguasai pelbagai variasi bahasa linguistik supaya setiap penyampaian mesej yang akan disampaikan mencapai matlamatnya. Jadi, sekian, terima kasih.